من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin muka surat 11 baris yang ketujuh daripada atas. Muka surat 11 baris yang ketujuh daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka apabila engkau ketahui yang demikian, maka apabila engkau ketahui yang demikian, yakni bahawasanya ilmu itu adalah teraju dan asas bagi ibadah. Maka apabila engkau ketahui yang demikian tu kembali kepada hak mula-mula dahulu. Hak mula-mula dahulu di awal pembicaraan Aqabah yang pertama, Aqabah ilmu, Imam Ghazali menyatakan bahawa lazimkan olehmu, wajib olehmu pertama-tama dengan ilmu. Di muka surat 10 tu, baris yang ke 10 daripada bawah tu. Lazimkan olehmu pertama-tama, wajib mula-mulanya dengan ilmu. Maka ini kerana bahawanya ilmu itu qutbun, yakni paku ataupun teraju, dan di atas ilmu tempat edaran berpusing, asas bagi mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil situ yang demikian itu. Kemudian barulah pergi kepada ilmu dan ibadah diumpamakan dengan dua permata. Tapi dimulai dengan penekanan Imam Ghazalinya adalah pertama-tama ilmu. Kerana ilmu tu menjadi utbung ni paku ataupun teraju kepada ibadah, dan di atas ilmu lah tempat edaran, tempat berpusingnya, menjadi asas bagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu. Kemudian barulah Ghazali pergi regu ilmu dan ibadah. Tapi sekarang adalah Aqabah ilmu. Pembicaraan sekarang adalah ilmu. Kemudian Ghazali pun regukan ilmu, ibadah diumpamakan dengan dua permata. Ilmu dan ibadah tak boleh cerah tanggal. Tapi yang pertama-tamanya menjadi kewajipan adalah ilmu. Kerana ilmu menjadi paku ataupun teraju dan asas bagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang demikian. Maka bila engkau ketahui yang demikian bahawasanya ilmu itu menjadi paku, menjadi teraju dan asas kepada beribadah kepada Allah, maka ketahui olehmu bahawasanya ilmu itu terlebih mulia daripada dua permata. Ilmu dan ibadah diumpamakan dengan dua permata
dua perkara yang mahal dalam agama. Tapi antara dua permata yang mahal dalam agama ni, yang terlebih mulia adalah ilmu daripada dua permata, iaitu ilmu dan ibadah. Dan yang terlebih afdal daripada keduanya, daripada ilmu dan daripada keduanya, kedua permata, yakni ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Jadi hak paling mulia adalah ilmu, yang paling afdal adalah ilmu. Tapi tak boleh tinggal ibadah. Ilmu dan ibadah tak boleh nak cerai. Tetapi antara ilmu dan ibadah, yang paling mulia adalah ilmu, yang paling afdal adalah ilmu. Itu yang paling mulia dan yang paling afdal. Sebab apa? Sebab ilmu menjadi teraju, menjadi asas bagi ibadah. Tanpa ilmu tidak ada ibadah. Ibadah yang paling besar adalah iman, tauhid, akidah. Itu paling besar. Jadi hak berkaitan dengan iman, akidah, itu kembali kepada ilmu. Itu kembali kepada ilmu. Tanpa ilmu macam mana kita nak pastikan kita ni di kalangan orang yang beriman, orang yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab iman ni bukan cakap di mulut. Islam ni kita warisi daripada ibu bapa. Islam ni kita warisi, kita pusakai. Iman tidak warisi, iman tidak pusakai. Islam dan iman tidak berlaziman. Ada orang Islam yang tidak beriman. Dia tidak berlaziman orang Islam semestinya beriman. Tidak. Sebab itulah kalau berkata dengan orang Islam berimanlah, ini orang yang tidak ada asas ilmu berkaitan dengan iman. Orang Islam berimanlah. Iman tidak warisi, iman tidak pusakai. Dibina iman atas ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasul. Ilmu berkaitan dengan aqaidul iman yang 50. Ilmu yang berkaitan dengan ke-6 rukun iman. Jadi dibina atas ilmu. Islam, maknanya kita lahir tu Islam dah. Dalam perut tu Islam dah. Sehingga kan anak orang Islam meninggal dalam perut, jenazahnya diuruskan sebagaimana orang Islam dewasa yang lain. Sebab apa? Sebab dia orang Islam. Itu Islam lain, iman lain. Jadi yang dia paling besar adalah iman, akidah. Pokok pangkal adalah ilmu. Sebab tu ilmu wajib didahulu ke atas ibadah. Ilmu yang paling mulia daripada ibadah, ilmu yang paling afdal daripada ibadah. Sebab tanpa ilmu tidak ada ibadah. Buat tu boleh, semayang boleh. Kalau tak ada ilmu, kalau tak pandai, takkan boleh semayang. Ni sama juga ni, percakapan orang yang tidak ada asas ilmu. Semayang boleh, macam Khalad bin Rafi', orang Badawi, sahabat Nabi SAW, sembahyang 3 kali berhampiran dengan Nabi SAW, boleh. Tapi Nabi kata, fa innaka lam tusalli, kamu belum sembahyang. Kamu belum sembahyang. Ada ni. Kalau kata sembahyang tu pandai, maka Khalad bin Rafi' sembahyang pandailah. Tak, 3 kali sembahyang. Nabi kata, kamu belum sembahyang. Ini cakapan, kalau tak pandai takkan boleh semayang. Semayang tu pandailah. Ini cakapan orang yang tidak berilmu. Tahulah bilangan sembahyang 5 kali. Tahulah bilangan rakaat semayang. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Tahulah waktunya. Tahulah bilang rukun 13. Setakat tu je tahu semayang.
Setakat tu dia tahu sembahyang. Jadi tanpa ilmu tak panggil sembahyang. Jadi ilmu menjadi ini paku menjadi teraju asas bagi ibadah. Tanpa ilmu tak panggil ibadah. Jadi ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling afdal. Sebab di ini ilmu menjadi asas kepada ibadah. Nak panggil ibadah adalah berdasarkan kepada ilmu. Sebab Nabi akan didatangkan hadis di bawah tu, wal amalu tabi'uh. Nabi kata al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Bermula ilmu itu ikutan kepada amal, dan amal itu mengikut ilmu. Tengok Nabi kata ilmu menjadi imam kepada amal. Imam ni kena duduk depan, amal ni umpama makmum menyusuli di belakang. Nabi kata ilmu menjadi imam kepada amal, dan amal ialah mengikut ilmu. Kalau dipanggil amal ibadah. Tanpa ilmu tak ada imam, tak ada makmum, tak ada amal. Tanpa ilmu, tanpa mengikut ilmu, tak panggil amal ibadah. Al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Sambungan hadis tu ada di hadapan, yulhamus su'ada wa yuhramul ashqiya. Jadi Mazali datangkan satu hadis itu, Mazali pisahkan. Dimulai dengan al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh yulhamus su'ada wa yuhramul ashqiya. Itu hujung hadis. Dia akan datangkan di hadapan. Nabi Mazali mengatakan Nabi bersabda ilmu menjadi imam kepada amal, dan amal ialah mengikut ilmu. Akan diilhamkan ilmu, dikurniakan ilmu bagi mereka yang takdirkan pada azal orang yang bahagia, ahli syurga, dan ilmu akan dihalang, disekat daripada orang yang ditakdirkan pada azal orang yang celaka, orang yang ahli neraka. Itu kata bahagian masing-masing. Dan memang orang menjadikan hadis ni sebagai slogan. Ilmu imam bagi amal. Itu lagi gitu. Ilmu imam bagi amal. Kita imam, patut makmum. Makmum tu amal. Ilmu tu imam. Ilmu ialah imam bagi amal. Dijadikan slogan. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun ilmu menjadi imam, amal menjadi makmum. Amal ialah mengikut ilmu, tapi ilmu tak panggil amal. Tapi Nabi menyambung dengan akan diilhamkan ilmu, dikurniakan ilmu bagi mereka yang Tuhan takdirkan pada azal su'ada, orang yang bahagia. Dan ilmu akan dihalang daripada orang yang ditakdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka. Pada ni ada orang yang mudah-mudah je belajar. Ada orang yang mudah-mudah je sengaja lari daripada majlis ilmu. Zahirnya ibadat belaka, zahirnya berjemaah di waktu belaka. Ada orang yang berjemaah di waktu, tapi ilmunya dia istiqamah. Ada orang sengaja lari daripada majlis ilmu. Kalau kita subuh ni lain cerita lah. Subuh hari-hari kerja, itu lain cerita. Hak nyatanya maghrib, berjemaah maghrib, berjemaah isyak. Hak nyatanya maghrib lah. Subuh hari Jumaat lain, subuh hari Sabtu tahu tak kerja. Itu lain cerita. Hak nyatanya adalah kuliah maghrib, berjemaah maghrib. Orang mengajar dia lari, isyak dia mari pula. Tanda ni. Kalau tak lari pun pergi nak balik rumah, malas nak mari semula untuk jemaah isyak, duduk di bawah-bawah, duduk tanah, sambil-sambil isap rokok, sambil-sambil bersembang. Atas masjid tu buat apa? Mengajar ilmu agama, bukan mengajar sains matematik. Yang kamu duduk di tanah tu kenapa? Dalam masjid niat iktikaf.
Dan masjid yang iktikaf. Masjid pula ada aircon. Tak selesai lagi. Masjid pula ada kerusi yang boleh bersandar. Macam-macam masjid sediakan. Kerusi yang bersandar tu. Ada hok plastik, ada hok molek ada, bukan hok plastik. Hok macam cushion gitu. Hok plastik tu nampak macam murah sikit. Kalau hok macam cushion tu, masjid sediakan. Mana selesa duduk masjid aircon. Iktikaf, duduk dalam majlis ilmu. Mani-mani je, tak ada rasa malu. Duduk di bawah, isap rokok, bersembang. Tak peduli pun orang ngajar. Bahagian masing-masing. Dia tak minat. Kenapa tak balik? Malah nanti nak berjemaah isyak pula. Akan diharamkan ilmu, akan ditegah ilmu daripada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang asyqiya, orang yang syaqi, orang yang celaka. Kita kata bahagian masing-masing. Ada orang jember masuk, ada orang jember keluar. Orang jember masuk, ustaz saya ni nak boleh kemari majlis ilmu, lelah macam mana dah, balik kerja lewat, jalan pula jeng, rumah dengan hala masjid hala lain-lain, kena balik rumah dulu, kena mandi tukar pakaian, lepas tu nak mari pula masjid, mana hala lain-lain. Sampai di masjid tu lelah, kita jember masuk, hunggar masuk, orang dalam masjid hunggar keluar. Ada ni kira maghrib lah ni, lari keluar. Tu kata bahagian masing-masing. Orang yang bahagia ahli syurga, orang yang celaka ahli neraka, Tuhan telah tetapkan pada azal. Tuhan telah tetapkan pada azal. Ma minkum illa wa qad kutiba maqam dan-nar minal jannah. Tapi kata dah tidak ada kalangan kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali di hari akhirat, sama ada neraka ataupun syurga. Itu macam mana? Nabi pun bersabda, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi jalan, bagi tempat yang dijadikan baginya. Tuhan takdirkan pada azal orang yang ahli neraka mudah-mudah je mengerjakan amalan ahli neraka. Mengekali jahil fardu ain itu dosa besar, ahli neraka. Berpegang dengan akidah yang terpesong, dosa besar, ahli neraka. Sembahyang tanpa ilmu tidak sah, dosa besar, amalan ahli neraka. Hati riak, ujub, takabur, itu sifat ahli neraka. Berjemaah 5 waktu, tapi jalanan dipermudahkan bagi jalanan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipermudahkan kepada tempat yang dijadikan baginya syurganya beriman dan beramal soleh. Nak beriman, balik kepada ilmu. Nak beramal soleh, taat zahir, taat batin, balik kepada ilmu. Itu kata bahagian masing-masing. Bila Allah Ta'ala tetapkan bahagian kebaikan, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikinya kita la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya. Semua tu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikinya tak ada bahagian kita. Nak riaknya, nak ujubnya, nak takaburnya, kok jalan mana. Tak ada. Sebab apa? Semua tu datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagian masing-masing. Dia ilmu dan ibadah ni, ilmu menjadi teraju menjadi asas bagian ibadah. Ilmu tanpa ibadah tetap dipanggil ilmu. Ibadah tanpa ilmu tidak dinamakan ibadah. Ini beza antara ilmu dan ibadah. Sebab tu pertama-tama ilmu. Sebab ilmu permulaan. Beribadah ataupun tidak, dia sudah ada permulaan, iaitu ilmu. Tapi ilmu tak panggil ibadah. Cuma ilmu apabila tidak diamalkan,
ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi sudah ada ilmu, cuma tidak diambil manfaat, tidak digunakan. Tapi di masa akan datang Allah Ta'ala beri taufik untuk beramal, untuk ambil manfaat, guna ilmu. Mudah-mudah je lah beramal, sebab ilmu sudah ada. Tapi tanpa ilmu beramal, sampai ketua pun tak panggil amal ibadat. Kemudian ilmu mana yang tidak diamalkan? Sebab kadang-kadang ada orang diugu, Allah duk belajar banyak-banyak, sempat duk amal. Kalau tak sempat amal, mu'azzabun min qabli ubadil wasan, akan diazabkan lebih dahulu daripada orang yang menyembah berhala. Ini ada orang ugu seumpama tu. Ada ilmu, tidak beramal, akan diazabkan lebih dahulu daripada penyembah berhala. Mana masuk neraka dia dulu daripada penyembah berhala. Tidak beramal mana? Sebab penyembah berhala ni kafir. Jadi orang yang ada ilmu tidak beramal ni dimasukkan ke dalam neraka lebih dahulu daripada penyembah berhala yang kafir. Makna kena orang kafir jugalah. Ada ilmu tidak beramal akan diazab lebih dahulu daripada penyembah berhala. Jadi penyembah berhala ni kafir. Jadi orang ada ilmu tidak beramal, dia akan dimasukkan ke dalam neraka lebih dahulu daripada penyembah berhala. Pastilah ianya kafir juga. Ada ni. Mana orang ada ilmu tidak beramal di kalangan orang kafir? Dia berilmu, sudah mengetahui ini pegangan yang sebenar, ini pegangan yang kafir. Dia berpegang juga dengan akidah yang kafir. Apa ada ni? Dia tahu dah. Berpegang seumpama ni akidah kafir, iman tidak sah, biar nak pegang juga. Ni. Jadi dia kafir dengan ilmu. Penyembah berhala kafir dengan jahil. Maka dia hak kafir dengan ilmu dia lah, masuk neraka dulu. Ada ni. Ada ke orang yang belajar ilmu akidah tetapi tidak berakidah? Ada. Kemudian kalau ilmu kita kata bab pekoh, orang belajar bab taharah, belajar bab rukun syarat bagi tiap-tiap rukun syarat berjemaah contohnya, adakah tidak beramal? Ada orang yang berilmu sengaja nak solat tanpa menyempurnakan taharah. Biar hari ni taharah biarlah tak jadi pun, nak solat juga. Ada. Nak cari orang yang berilmu tidak beramal. Contoh, tahu dah baca Quran ni kena baca begini, biar hari ni nak tukar style, nak baca Quran salah. Ada. Ilmu dicomel dah Quran, tapi dia sengaja nak baca tanpa beramal dengan ilmu. Tak ada. Hak nak jaganya ilmu bab keikhlasan, beramal lah. Hati tu kena ikhlas. Ilmu berkaitan dengan kecelak-celanya riak, ujub, takabur. Amalnya apa? Pelihara hati daripada riak, ujub, takabur. Ni nak kena mujahadah. Ilmu dan amal batin, hak nak kena mujahadah. Ilmu hak zahirnya contohnya tak beramal, dia tahu dah, tengok seumpama tu haram, dia tengok juga. Tak beramal tu. Dia tahu dah, dengar seumpama tu haram, dia dengar juga. Dia tahu dah, bercakap tu haram begitu tu, mengumpat, dia mengumpat juga. Ni dipanggil ada ilmu tak beramal. Lepas tu orang mengumpat ni memang ada ilmu dah. Orang mengumpat ni, ke ada orang jahil, mengumpat haram, saya baru tahu hari ni. Ada mengumpat haram, ijma' ulama'. Ada orang jahil, siapa ke tak tahu mengumpat tu haram? Semua tahu belaka. Tapi kenapa mengumpat? Kerana tidak beramal dengan ilmu, masuk neraka dahulu dia penyembah berhala. Pada ni
Hak ni masuk neraka lah jika tidak diampuni oleh Allah. Tidak akan mendahului penyembah berhala. Hak tu hak contoh. Ada ilmu tidak beramal. Kemudian bila ada ilmu, dia tidak beramal, tidak ambil manfaat, tapi sampai masa terbuka hati, nak jaga mata, nak jaga telinga, nak jaga lidah. Dia pun tahu dah apa yang tidak boleh dilihat, apa yang tidak boleh didengar, apa yang tidak boleh dikata. Ilmu ada dah. Tapi sebelum ni tidak diambil manfaat. Mana ilmu sampai masa dia akan ambil manfaat. Tapi tanpa ilmu, terutama sekali ilmu beriman, berakidah, tak ada bahagia. Tak ada bahagia. Sebab tu ilmu kewajipan hak pertama-tama kata Imam Ghazali. Dan ilmu dan ibadah di umpama dua permata, ilmu yang paling mulia, ilmu yang lebih afdal daripada ibadah. Dan kita ilmu ni, kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itulah amal kewajipan bagi kita. Belajar ilmu agama itu wajib ijma' ulama. Kita belajar tu sudah beramal dengan kewajipan yang ijma' ulama. Kemudian ilmu hak tak beramal ni banyak kita hak sunat lah. Hak sunat, tahu dah duha 8 rakaat, buat 2 juga. Tahu dah witir 11 rakaat, buat 3 juga. Tak ada lebih-lebih pun buat imam Ramadan pun. Tak usah cerita bulan lain lah. Bulan Ramadan pun witir 3 rakaat je. Witir 11 rakaat, bukan 3 rakaat. Ramadan, bulan Ramadan pun 3 juga. Dia panggil ada ilmu tidak beramal. Lepas tu masuk neraka. Dok ni amal sunat, rugilah. Kena. Kita tahu sembahyang tarawih ni 20 rakaat. Buat 8 juga. Kita tahu tarawih 20 rakaat. Banyak mana buat 8. Apa panggil apa tu? Tidak beramal lah tu. Lepas tu masuk neraka. Lepas tu amal sunat, kekal sunat. Tidak beramal, rugi. Kita tak tahu duha 8 rakaat. Kita tak tahu witir 11 rakaat. Kita tak tahu tarawih 20 rakaat. Tahu belaka. Tapi amalnya tidak. Duha 2 rakaat pun muju kalau amal. Witir 3 rakaat. 3 rakaat pun muju kadang-kadang serakaat jadi bubuh. Sebelah apa? Nak cerita ni bulan Ramadan. Witir dengan qabliyah subuh yang kita sembahyang tadi besar pahala witir lagi daripada qabliyah subuh. Sembahyang rawatib hak nombor 1-nya qabliyah subuh lah. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis ni banyak orang kongsi. 2 rakaat qabliyah subuh lebih afdal daripada dunia dan isi lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Ni orang banyak share hadis. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isi-isi. Rakaatal fajri, 2 rakaat fajar ni qabliyah subuh lah. 2 rakaat fajar ni qabliyah subuh. Semai subuh tu semai fajar lah. Kita jarang mengaji. Setengah-setengah kitab kita sebut nama subuh. Disebut semayang fajar, semayang zuhur, semayang asar, semayang maghrib, semayang isyak. Dia tak sebut semayang subuh. Disebut semayang fajar. Tiba-tiba kita 2 rakaat fajar ni semayang lain, 2 rakaat kembali subuh semayang lain. Dah, itulah qabliyah subuh. 2 rakaat fajar. Tapi memang ada satu buku. Buku ni buku zaman dulu. Buku ni memang masyhur. Orang tu ada belaka buku ni. Sembahyang sunat. Ada Jawi, ada Rumi. Ini buku tahun 70-an, 80-an. Buku lama. Dalam tu 2 rakaat fajar lain, qabliyah subuh lain. Salah. Itu sembahyang yang sama.
2 rakaat fajar, 2 rakaat qabliyah subuh. Lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Tapi mana afdal qabliyah subuh dengan sembahyang sunat witir? Afdal witir lagi. Akhirnya witir hanya sembahyang bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun terkadang witir duk sembahyang. Tarawih 8 rakaat, dia pun bangun lagi balik. Kono-kono buat witir di rumah, tak buat-buat pun. Tak panggil apa tu? Tak beramal belaka lah tu. Lepas tu masuk neraka. Rugi lah dia tinggal amal sunat. Tu nak contoh. Ada ilmu tak beramal. Tapi takkanlah ilmu bab iman, bab akidah. Tahu dah pegangan yang sebenar. Kita tak mahu berpegang. Tak ada. Yang nak kena mujahadahnya hak amal batin. Tahu bab ikhlas, pelihara hati. Kena sentiasa ikhlas. Tahu bab zuhud, kena sentiasa hati tu zuhud. Hati sentiasa syukur, sabar, redha. Hak ni hak amal batin yang nak kena sentiasa mujahadah. Sebab apa? Ini bukan amal sunat. Ini amal batin yang wajib. Sebagaimana wajibnya sembahyang, wajibnya puasa. Ini kalaulah berilmu tetapi tidak beramal, tidak ikhlas dalam amal, tak beramal dengan ilmu lah. Hak ni tidak diampuni oleh Allah, neraka lah. Itu contoh ada ilmu tak beramal. Tapi kalau ada ilmu tak beramal, tidak bermanfaat ilmu, tapi kemudian nak beramal, tahu dah jalan dianya. Tapi kalau tanpa ilmu sampai ke sudah buat amal, tak panggil amal. Tambahan hak berkaitan dengan ilmu bab iman, bab akidah. Ini memang saya sentiasa tekan ilmu bab ilmu tauhid, ilmu akidah. Sekarang ada pelbagai, bawakan ada pelbagai. Ada golongan yang bawa akidah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada golongan sekarang mudah-mudah mensyirikkan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua tu berlawanan. Satunya bawa ajaran mensyirikkan. Ada pula bawa ajaran mudah-mudah mensyirikkan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kena cermat belaka lah ni. Ilmu, tapi nantilah kita minhaj, dia akan susunglah. Ilmu yang pertama, ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kemudian akan disusuli pula ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Hak fardu ainnya setakat mana, hak fardu kifayahnya setakat mana. InsyaAllah kita dia akan susun molek dalam bab ilmu tu sendiri. Ini kitab minhaj hak Imam Ghazali. Tapi terkadang menggunakan kitab minhaj, menggunakan nama Imam Ghazali, tapi ilmunya dikesampingkan. Itu bukan baca kitab minhaj dengan berguru, hanya membaca sendiri. Baca kitab minhaj guna nama Imam Ghazali. Ilmu tauhid dikesampingkan. Ilmu fiqh buat mudah-mudah je, semayang pandailah. Ilmu tasawuf pun buat mudah-mudah je. Bicara bab taubah, sifat mahmudah yang pertama, buat lebih kurang je. Tapi baca kitab Imam Ghazali itu hanya membaca sendiri, tidak berguru. Jadi sekarang ni orang minat daripada ilmu. Kemudian atas pihak Masjid Surau lah pula yang menyusun ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Kemudian nak cari guru pula. Nak cari guru pula. Sekarang ni apabila ada orang yang ramai orang minat pada ilmu fardhu tauhid, fiqh, tasawuf, ada orang yang ambil kesempatan nak mengajar tauhid, fiqh, tasawuf. Kitab-kitab Jawi lama, tapi belajarnya tidak. Jadi kan mengajar ni sebagai kerjaya hidup. Orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu. Tetapi jadikan ilmu untuk manfaat dunia. Orang panggil orang jual ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi macam mana pula orang yang tidak ada ilmu?
Tetapi untuk kehidupan dunia, dia berani mengajar. Nak panggil jual ilmu agama, ilmu dia tak ada. Dia panggil apa tu? Jual barang palsu. Itu lagi berat penipuan. Ada ni. Ada orang yang berilmu, jadikan ilmu tu untuk keduniaan. Dia meniaga ilmu untuk dunia. Ada orang ilmu memang tidak ada. Baca kitab, orang yang belajar, dia kenal lalu dah. Oh, ni tak belajar hura begini ni. Tapi kenapa dia berani? Sebab untuk dapat kehidupan. Jadi abang ni, dia jual barang palsu. Dia sanggup menipu diri sendiri, menipu orang ramai dengan jual barang palsu kerana untuk kehidupan dunia dia sementara. Ada juga seumpama ni. Ada ni. Ini kena beringatlah pula. Baca kitab Al-Misbahul Munir, baca kitab Faridatul Faraid, baca kitab Minhajul Abidin, Hidayatus Salikin. Satu temuduga tu, penuh-penuh tanyalah mengajar kitab apa? Mengajar kitab Minhajul Abidin. Penemuduga pun berilah Minhaj Syadaud. Tak boleh nak baca. Kena-kena dia baca Minhaj Rumi. Beri Hak Syadaud ni. Hak Syadaud ni kan halus beremuk gitu kan. Tak boleh nak baca Jawi. Lepas tu dia mengaku lah, saya temuduga tak lulus barangkali. Dia tak reti pun Minhaj Hak Syadaud. Dia hanya ambil Minhaj Rumi, dia dekor cara dia lah. Tak dia dekor, dah pandai bercakap. Ni. Ambil kitab Minhajul Abidin. Dan memang ada orang yang ada tauliah. Baca kitab Minhajul Abidin, baca kitab Hidayatus Salikin, tapi tidak belajar. Ni kena cermatlah pula. Kena cermat. Ada bagai-bagai. Kita ni diumpamakan buah hujung rating. Ni biasa tu saya sebut. Kita ni buah hujung rating, dia kata. Kena cermat molek. Nampak molek je. Dalam komen ke apa dia panggil? Macam rambutan tu lah. Nampak molek je. Cekah. Dalam tak ada benda pun. Dia panggil buah hujung rating. Faham tak buah hujung rating? Hak las-las tu. Nampak je comel. Tapi tak ada benda dalam. Ni kita hidup di akhir zaman tu saya kata. Buah hujung rating. Kena cermat molek. Kena cermat molek. Bawakan sekarang ni ada bagai-bagai. Kita nak belajar dah. Kena susun tauhid, fiqh, tasawuf. Kita susun dah. Siapa yang nak bawa? Siapa yang nak bawa? Akhirnya orang yang bawa tu orang yang hanya pandai berbicara. Kitab tu tidak dipelajari. Terkadang kitab yang diajar tu dibeli oleh murid. Okey, ni kitab kosong Rumi, dia pun baca. Oh, senang kata buat kerja. Dia panggil apa ni? Jual barang palsu untuk dapat manfaat duniawi. Kita ingatlah pula situ. InsyaAllah kita akan susun satu-satu bab ilmu. Cuma di permulaan ilmu ni dia regu dengan ibadah. Takut ilmu ibadah tak peduli. Tapi ilmu tanpa amal yang macam mana contoh? Tadi contoh-contoh tadi adalah ilmu yang tidak beramal. Tapi ilmu bab iman, bab akidah tak ada lah tidak beramal. Itulah ilmu yang paling besar. Amal yang paling besar adalah iman, akidah. Hak tu hak paling besar sekali. Tapi nak beriman, nak berakidah, pokok pangkalnya balik kepada ilmu. Jadi ilmu terlebih mulia daripada dua permata, ilmu dan ibadah, dan lebih afdal. Dan kerana kenapa ilmu lebih afdal, lebih mulia, lebih afdal daripada amal? Dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajinya dang tu dibuat bulat. Dibuat bulat dang tu. Bermula ilmu itu terlebih mulia daripada dua permata. Dua permata itu ilmu dan ibadah. Dan yang terlebih afdal daripada keduanya, kedua permata. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia gitu. Tak ada dan. Tetapi dalam hak minhaj, hak asal, dia ada dan. Walizalika. Dia gitu pula. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kitab minhaj asal. Walizalika
Dan kerana yang demikian itu, kerana ilmu lebih mulia daripada ibadah, ilmu lebih afdal daripada ibadah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau asal walizalika, dan kerana yang demikian itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hak asal min hal. Hak saya mengajinya dan tu dia bulat, tu buat bulat. Ilmu terlebih mulia daripada dua permata, dan yang terlebih afdal daripada keduanya, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata ilmu lebih mulia daripada amal ibadah, ilmu lebih afdal daripada amal ibadah? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulim min ummati. Inna fadla alif tu tak ada, hamzah tu tak ada. Hak saya inna afdala ada tak ada, alif tu tak ada, buat bulat. No, inna fadlal alimi, alif tu tak ada. Inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Ini dalil kenapa Imam Ghazali menyatakan bahawa ilmu lebih mulia, lebih afdal daripada ibadah. Bahawasanya kelebihan orang alim atas orang abid, orang yang buat ibadah. Kelebihan orang alim atas orang yang abid. Orang abid ini orang yang buat ibadah yang berdasarkan kepada ilmu. Buat ibadah yang berdasarkan kepada ilmu. Kalau tidak berdasar pada ilmu, dia tak panggil abid. Ini abid yang sebenar-benar, orang yang beribadah yang sebenar-benar. Tapi ilmunya sekadar ibadah dia sahaja. Orang alim ni ilmunya luas, yang boleh bagi manfaat kepada orang lain untuk belajar. Itu alim. Abid ni kita ada ilmu akidah sekadar untuk pegangan kita. Kita ada ilmu fiqh tasawuf untuk taat zahir batin kita sendiri. Untuk menyampaikan kita tak mampu. Itu abid di sini. Bukan abid orang buat ibadah tapi ilmu, tak panggil abid yang sebenar. Ini abid yang sebenar. Orang yang beribadah yang berdasarkan pada ilmu, tetapi ilmu hanya sekadar pengabdian diri semata-mata. Kalau kita kata kok abid ni orang yang hanya setakat ilmu fardu ain. Orang alim ni orang yang mengetahui ilmu fardu ain dan mengetahui ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Orang alim ni orang yang saya mengajinya mereka yang beramal untuk diri dan mengajar dan menunjuk jalan dan menunjuk jalan kepada jalan yang sebenar dan mengarang kitab. Itu orang alim. Mengarang kitab apa semua, mana ilmu dia luas yang boleh bagi manfaat pada orang ramai. Itu maksud orang alim di sini. Orang yang buat ibadah ni semata-mata ilmu fardu ain sahaja, untuk beribadah diri sahaja. Jadi Nabi kata kelebihan orang yang alim atau orang abid seperti kelebihan aku, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sekurang-kurang, selekeh-lekeh daripada ummahku. Bandingan hak daripada ummah Nabi yang paling kurang, yang paling lekeh. Jadi kelebihan antara aku, kata Nabi, dengan sekurang-kurang di kalangan ummahku. Aduh, Nabi dengan hak paling tinggi di kalangan ummah apa jauh dah nabinya. Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu selebih-lebih manusia yang bukan Nabi. Hak tu pun jauh dah. Hak ni Nabi bandingkan lebih seperti lebihnya aku daripada hak sekurang-kurang daripada umatku. Mana jauh, memanglah jauh. Itulah jauhnya beza orang yang berilmu dengan orang yang beribadah. Ulama-ulama muktabar, macam mana kedudukan mereka?
Imam-imam yang muktabar, macam mana kedudukan mereka? Tuangu-tuangu yang alim-alim, macam mana kedudukan mereka dengan kita ni setakat ilmu fardhu ain amal sendiri. Itulah. Kalau kita jauh dah nak cerita waktu ni. Kita setakat beramal sahaja dengan Imam Syafi'i contoh. Itu contoh. Perbezaannya. Itu Nabi kata perbezaan antara aku dengan sekurang-kurang daripada ummahku. Ada ni. Itu nak cerita lebihnya ilmu nak banding dengan ibadah. Ibadah yang sebenar ni. Tapi ibadah kodok kita. Pegangan comel, semayang bang comel, hak hati pun comel, sekodok kita. Orang abid yang sebenar. Orang beribadah yang sebenar. Tapi hak imam-imam yang muktabar. Kalau kita ni hak Imam Ghazali. Macam mana kedudukan Imam Ghazali dengan kita? Oh tinggi. Turun lagi Syekh Daud Al-Fatani yang menterjemahkan kitab Minhaj. Macam mana kedudukan Syekh Daud Al-Fatani dengan kita? Itulah bezanya orang berilmu dengan kita hanya ada ilmu kodok-kodok, beribadah kodok-kodok kita. Mana lebihnya kedudukan ilmu nak banding dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi janganlah kita buat ingat bab ibadah pula. Tu tetap majlis tekan dah ilmu ibadah. Tapi selain daripada ilmu, kewajipan hak pertama-tama ilmu lebih mulia, lebih afdal daripada ibadah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalil bahawa ilmu lebih afdal, lebih mulia, lebih afdal ibadah. Nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.